Dalam hubungan suami isteri, pastinya memahami dan saling mencintai itu sentiasa didambakan supaya menjadikan keluarga yang dibina mawaddah warahmah. Sedikit salah faham itu biasa, namun tidak haruslah berpanjangan dengan perkataan "Sayang, abang minta maaf" dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Tapi tidak kisah kali ini apabila seorang lelaki menikam isterinya berkali-kali kerana berhalusinasi bahawa isterinya telah berlaku curang. Bagaimana kisah ini bermula? Jom kita ikuti. Kisah ini bermula pada hari Sabtu 25 September 1999. Pagi itu matahari cerah dan seperti hari-hari biasa bagi penduduk di sekitar Bukit Damansara. Kawasan ini dikenali sebagai kawasan elit dengan banglo-banglo mewah di sekitarnya berharga jutaan ringgit. Namun, malang bagi satu keluarga ini apabila seorang lelaki membunuh isterinya dengan cara menikamnya bertubi-tubi tanpa belas kasihan tanpa sebab. Pada pagi itu, Faizah yang juga mangsa dalam kejadian ini bangun awal pagi bagi menyediakan sarapan untuk anak dan suaminya. Suasana sarapan pagi itu dipenuhi dengan sembang santai dan gelak ketawa bersama. Jika dilihat keluarga ini cukup bahagia di samping kesenangan yang mereka kecapi. Setelah selesai bersarapan bersama, wanita ini bersama anak lelaki bongsunya ditemani pembantu rumahnya, Ramlah, seorang warga negara Thailand, keluar ke kedai runcit untuk membeli barang keperluan rumah. Suspek Muhammad Suhaimi yang juga suami mangsa dikatakan berehat di rumah bersama dua lagi anak mereka bagi menghabiskan masa di hujung minggu. 2 jam setelah membeli belah, mangsa pulang ke rumah. Demi rasa tanggungjawab kepada keluarga, wanita itu terus ke dapur untuk menyediakan makanan tengah hari. Semasa mangsa sedang sibuk di dapur bersama pembantu rumahnya, suspek ketika itu sedang menonton televisyen. Sekitar pukul 1 tengah hari, mangsa siap memasak dan memanggil suspek bersama 3 anaknya untuk makan tengah hari. Mereka sekeluarga menjamu selera dengan diselangi cerita perihal masing-masing, termasuk hal sekolah dan pejabat. Selesai makan, mereka sekeluarga berkumpul di ruang tamu dan menonton rancangan televisyen bersama-sama. Bagi memberikan privasi kepada keluarga majikannya, Ramlah meminta izin untuk mandi dan menunaikan solat Zuhur di biliknya. Selepas selesai, pembantu rumah ini turun ke ruang tamu untuk mengemas dan dia melihat mangsa dan anak bongsunya sedang asyik menonton televisyen, manakala suspek termenung di meja makan seorang diri. Sesudah mengemas dapur dan ruang tamu, dia masuk semula ke dalam biliknya bagi merebahkan badan untuk seketika. Namun, sekitar jam pukul 4 petang, dia dikejutkan dengan ketukan yang kuat pintu biliknya. Apabila dia membuka pintu bilik tersebut, Sarah iaitu anak perempuan majikannya menjerit dalam keadaan ketakutan dan panik. Sarah Muhammad Suhaimi yang merupakan saksi utama kejadian merupakan anak perempuan mangsa berada di rumah sedang bermain dengan adiknya Muhammad Syafiq yang ketika itu berusia 3 tahun. Selain itu, turut berada di rumah itu adalah pembantu rumah warga Thailand dikenali sebagai Ramlah. Turut berada di rumah ialah abang sulung Sarah iaitu Muhammad Faris, ketika itu berusia 8 tahun. Manakala ibu bapanya iaitu Muhammad Suhaimi Abdul Aziz 39 tahun seorang pakar geologi dan Faizah Arsyad eksekutif sumber manusia. Kedua-duanya merupakan pekerja Petronas. Ketika Sarah bermain dengan adik lelakinya, cerita yang menggerunkan sekitar pukul 4 petang menggegarkan suasana petang yang damai itu. Dia bergegas memeriksa dan melihat bapanya yang bersenjatakan pisau memecahkan pintu bilik air dengan ganas, dengan ibunya berada di dalam bilik air menjerit meminta tolong. Sarah berlari ke arah Ramlah yang sedang tidur pada masa itu dan mengetuk pintu biliknya dengan kuat untuk meminta pertolongan. Kedua-duanya pergi ke bilik air di mana mereka menyaksikan Muhammad Suhaimi menikam Faizah. Ramlah berlari keluar dari rumah dan bersembunyi di belakang kereta, manakala Sarah yang menangis teresak-esak terkaku dalam langkahnya sambil melihat bapanya keluar dari bilik air dengan pakaian dan kakinya berlumuran darah. Amat malang, Sarah menyaksikan ibunya terbaring terlentang, tidak bergerak di dalam bilik air. Pembantu rumah itu mendorong masuk semula ke dalam rumah dan menyaksikan keadaan yang cukup menakutkan. Dia ternampak mangsa tertiarap di atas lantai dan darah pekat memenuhi seluruh bilik air rumah mewah tersebut. Ketika itu, mangsa masih bernafas namun dalam keadaan sudah nazak. Senjata yang digunakan Suhaimi turut ditemui di hujung kaki kanan mangsa.
Ramlah menyuruh Sarah menghubungi neneknya yang tinggal di Keluang. Dengan keadaan yang masih trauma dan tergetar-getar, Sarah menelefon neneknya dengan mengatakan, "Nenek, Mama sudah mati. Abah bunuh Mama." Setelah menamatkan panggilan itu, telefon sekali lagi berdering. Ketika ini atuknya mahu bercakap dengannya. Anak perempuan mangsa sekali lagi menceritakan segalanya yang berlaku dan meminta atuk dan neneknya segera datang ke rumah tersebut. Dia memanggil adik-adiknya yang sedang menyorok di dalam bilik untuk keluar dari tempat persembunyian. Mereka segera berlari ke rumah ibu saudara mereka yang dikenali Mak Pah yang tinggal tidak jauh daripada rumah mereka. Mak Pah dan suaminya terkejut mendengar perkabaran itu dan segera pergi ke tempat kejadian. Sampai sahaja mereka di rumah itu, seluruh kawasan rumah berbau hanyir yang kuat dengan kesan darah berlumuran bermula dari bilik air hingga ke pintu rumah. Keluarga dan rakan-rakan pasangan itu terkejut dan hairan dengan kejadian itu kerana mereka melihat pasangan itu gembira bersama di karnival seminggu sebelumnya. Polis melancarkan gerakan memburu Muhammad Suhaimi di Lembah Kelang, tetapi pakar geologi itu tidak ditemui. 2 hari kemudian, polis berjaya mengesan Muhammad Suhaimi selepas dia terlibat dalam kemalangan dengan 2 buah lori tangki Petronas di Terengganu. Dia mengalami kecederaan parah dan dimasukkan ke ward di sebuah hospital di Kuantan di mana dia menjalani beberapa pembedahan. Selepas dia pulih dan dibenarkan keluar dari hospital lebih seminggu kemudian, dia diserahkan kepada polis Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Pihak polis dihubungi untuk memaklumkan tentang kejadian ini. Pihak polis diketuai Pegawai Penyiasat Inspektor Koh tiba bersama pasukan forensik patologis diketuai Dr. Ong. Dr. Ong memeriksa keadaan mangsa dan mengesahkan mangsa telah pun meninggal dunia di tempat kejadian. Jenazah mangsa segera dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Menurut laporan, mangsa telah mati akibat 31 kesan tikaman dalam di seluruh badan seperti di tengkuk, perut, tangan, kaki dan dada mangsa. Pakar forensik mengesahkan terdapat kesan luka yang selari dengan kesan seseorang yang cuba untuk mempertahankan diri. Pakar berpendapat bahawa tikaman yang membawa kepada kematian mangsa adalah tikaman yang tepat di bahagian dadanya. Tikaman itu sungguh dalam hingga terkena bahagian paru-paru mangsa dan terdapat kesan pendarahan dalaman yang serius. Malah, kesan tikaman itu selari dengan senjata yang ditemui di tempat kejadian. Pembantu rumah tersebut telah ditahan oleh pihak polis untuk membantu siasatan. Menurutnya, semasa menjenguk ke dalam bilik air majikannya, dia hanya melihat suspek dan mangsa sahaja. Tiada orang lain selain mereka. Dia juga memberitahu suspek mempunyai kerja yang hebat di sebuah syarikat cari gali minyak terkemuka di ibu kota. Sepanjang bekerja di situ, dia mengakui bahawa hubungan suspek dan mangsa sangat baik dan majikannya itu saling mencintai antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, ada beberapa kali dia melihat mangsa menangis sendirian namun tidak mencampuri hal peribadinya. Semasa hari kejadian, mereka berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Malah pagi itu mereka sempat bergurau senda bersama anak-anak mereka. Setelah disoal siasat, pembantu rumah tersebut mengambil keputusan untuk pulang ke Thailand. Dia tidak sempat dipanggil untuk dijadikan saksi di mahkamah, namun keterangannya di balai telah direkod dan disahkan. Muhammad Suhaimi Abdul Aziz telah dibawa ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk satu pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian isterinya, dan jika disabitkan kesalahan boleh dijatuhkan hukuman mati mandatory. Pendengaran kes suspek telah beberapa kali tertangguh akibat pertukaran peguam bela. Namun semasa peguam bela yang baru sedia mengambil tugas, beliau telah membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi Yang Mulia untuk satu perintah buat suspek bagi menjalani pemeriksaan mental. Hakim telah memerintahkan agar suspek dihantar ke Hospital Bahagia Ulu Kinta untuk satu pemeriksaan oleh psikiatri selama sebulan. Setelah sebulan berlalu, perbicaraan diteruskan dengan suspek dipanggil untuk membela diri. Suspek telah dipanggil membela diri dan dia memilih untuk memberi kenyataan secara bersumpah dari kandang tertuduh. Semasa perbicaraan, anak-anak suspek bersama atuk dan nenek mereka turut hadir. Menurut suspek, pada 25 September 1999, dia berada di rumah tempat kejadian. Pada hari tersebut, dia tidak mempunyai sebarang tugas di pejabat. Setelah menikmati makan tengah hari yang disediakan mangsa, dia duduk di meja makan. Semasa di meja makan, suspek memberitahu bahawa dia merasa sangat tertekan dan serabut. Semasa sedang cuba melawan perasaan, suspek memberitahu mahkamah bahawa dia mendengar banyak suara yang menyuruh dirinya melakukan sesuatu kepada mangsa.
Dia ingat bahawa dia ada pergi ke bilik air di mana ketika itu mangsa berada di dalam. Dia juga masih ingat bahawa dia telah menendang pintu bilik air itu sekuat hati. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi kejadian yang dilakukan terhadap mangsa. Dia langsung tidak tahu bahawa ketika di dalam bilik air itu, dia memegang pisau dan menikam isterinya. Namun, dia ingat setelah itu dia keluar menaiki kereta, pergi tanpa hala tuju. Pihak pembelaan telah menimbulkan isu bahawa semasa kejadian menyayat hati itu berlaku, suspek berada dalam keadaan tidak waras dan tidak mengetahui bahawa tindakan dia itu membawa maut kepada mangsa. Peguam bela telah memanggil seorang psikiatris sebagai saksi. Dr. Rabaiyah merupakan seorang pakar sakit jiwa di Hospital Bahagia Ulu Kinta dan merupakan seorang yang mendapat pelajaran dari Institut Psikiatri di Universiti London. Oleh itu, pendapat beliau adalah kukuh dan boleh dipercayai. Menurut Dr. Rabaiyah, beliau telah merawat dan menilai kesihatan suspek selama sebulan. Beliau telah membuat pemerhatian dari gaya cakap dan tingkah laku suspek. Hasil daripada pemeriksaan diagnosis ke atas suspek, Dr. Rabaiyah mendapati suspek merupakan seorang penghidap sejenis penyakit psikotik yang dinamakan delusional disorder. Di dalam penyakit ini terdapat 4 jenis dan suspek mengalami jealous and mixed type. Laporan diagnosis mendapati semasa kejadian, suspek berada dalam keadaan tidak waras dan tidak tahu bahawa kesalahan dia ketika itu adalah menyalahi undang-undang. Beliau mengesan suspek adalah seorang penyakit mental yang diam atau pasif. Peguam bela menggunakan pakai Seksyen 84 Kanun Kesesaan yang menetapkan bahawa jika seseorang itu tidak waras dan tidak tahu perbuatannya salah semasa kejadian, dia boleh dianggap sebagai tidak melakukan kesalahan. Walau bagaimanapun, mahkamah turut melihat kepada bukti keadaan semasa kejadian. Mahkamah percaya sejam sebelum kejadian, semuanya dalam keadaan normal antara suspek dan mangsa. Tiada perbalahan maupun apa-apa yang boleh menjadi punca suspek membunuh mangsa. Setelah menilai segala bukti dan pernyataan saksi, mahkamah mendapati pihak pembelaan telah berjaya menggunakan pakai alasan tidak waras bagi menolak pertuduhan ke atas suspek. Oleh yang demikian, mahkamah mengarahkan suspek diletakkan di bawah jagaan Hospital Tanjung Rambutan. Suspek telah terlepas daripada hukuman gantung kerana membunuh isterinya setelah beberapa tahun di Hospital Tanjung Rambutan. Atas perkenan yang di-Pertuan Agong, suspek dibenarkan dijaga oleh ayahnya di Kemaman, Terengganu. Pada 15 Januari 2009, Mahkamah Tinggi Syariah membenarkan permohonan Amanah Raya Berhad untuk menggugurkan nama Suhaimi daripada senarai penerima harta peninggalan arwah isterinya. Hakim Syari'i Sa'arani Ismail semasa memutuskan perkara itu berkata, Muhammad Suhaimi terhalang atau hilang kelayakan sebagai waris Faizah Arsyad mengikut mazhab Syafi'i yang diamalkan oleh Mahkamah di Selangor, dan pembunuhan yang dilakukan dianggap mempercepatkan pewarisan harta arwah kepada Muhammad Suhaimi. Keputusan itu dibuat bagi menjaga kepentingan anggota keluarga Faizah yang lebih berhak ke atas harta peninggalannya yang berjumlah RM319,445.02. Amanah Raya juga memohon membatalkan sijil pembahagian harta faraid bertarikh 13 Oktober 2000 dengan mengeluarkan nama Muhammad Suhaimi sebagai penerima pusaka dan memohon supaya sijil baru dikeluarkan. Makanya, Muhammad Suhaimi secara undang-undang tidak layak menerima sebarang harta peninggalan arwah isterinya. Begitulah kejadian ini, pasangan yang diakui bahagia oleh orang sekeliling rupa-rupanya menyimpan pelbagai kesakitan di dalam hubungan keluarga mereka. Lihatlah pasangan anda, masalah mental ini bukanlah isu baru, malah sudah banyak kes-kes pembunuhan yang melibatkan masalah yang serupa. Anak yang kecil menjadi mangsa, mereka menjadi yatim piatu dalam sekelip mata. Kini mereka sudah dewasa. Semoga mereka tabah menghadapi ujian hidup ini. Kita mendoakan Allahyarham Faizah Arsyad diampuni segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.